Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita membuat puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berada di Facebook juga selamat datang dan selamat mengikuti kuliah bersama kami di sini. Hari ini merupakan hari terakhir kita kuliah, dan insya-Allah kuliah di sekolah saya direhatkan. Cuma saya pribadi terfikir, pertama saya doakan tuan-tuan dan puan semua selamat, dalam keadaan baik, hati tenang, jiwa kita tenang, supaya ibadat kita diterima Allah SWT. Saya secara pribadi terfikir, saya belum nampak masjid-masjid, saya tak tahu, tapi masjid-masjid yang nak sambung kuliah di Facebook ataupun di platform online. Nah, ini namanya manusia. Manusia ni bila susah dia terkejut, dia start, dia dah senang balik, dia lupa. Dia tak bukan masjid kita pun. Belum ada masjid yang propose online kuliah. Walhal saya rasa bulan Ramadan tu bukan semuanya patut rehat. Kan kajian ibu-ibu masak bulan Ramadan lebih banyak kali masak daripada bulan biasa. Kalau biasa masak sekali, bulan Ramadan masak 2 kali. Dan saya ingat kita punya sabar pun kita sabar lebih. Baca Quran pun saya ingat orang tadabbur Quran lebih. Saya tak ada masalah sebab saya ada platform online sendiri. Saya boleh organize sendiri, tak ada masalah. Tapi alangkah baiknya kalau pergerakan dakwah di Singapura ni kita proaktifkan, ya. Dan saya secara pribadi merasakan, dan ini bukan membangga diri untuk kita, tapi saya merasakan Allah muliakan orang yang usaha. Kita punya mufti yang lebih bagus dari negara jiran. Dan Dr. Naziruddin tanya mufti yang berapa semingawar ke Malaysia, 9 ke 11. Saya rasa kalau sudut pendidikan akademik, mufti kita lebih baik. Fatwa mufti kita sembahyang jarak-jarak sebelum Masjidil Haram. Saya rasa kita terbiasa struggle. So institusi Islam kita bukan yang terbaik di dunia, tapi kita punya sistem pemikir yang baik. Saya rasa insya-Allah boleh lebih baik. Kita belum sampai standard yang terbaik, tapi kalau minoriti lebih baik daripada majority, this is a problem. So tuan-tuan puan, kita juga punya sistem masjid yang baik, yang saya rasa masjid kita lebih aktif dari masjid di Malaysia dan Indonesia. Ini jiran lah, ya. Dan sekali lagi, bukan saya nak kritik Malaysia Indonesia, untuk kita fikir semula. Dan masyarakat yang lebih baik, yang boleh faham apa itu penyakit dan apa itu tanggungjawab dalam Islam menjaga kesihatan supaya tak sembarangan. Di Indonesia masih lagi orang masih sakit. Lokal, kita punya lokal jangkitan, saya zero lah selalu. Zero, tapi import cases kan. Kita juga punya sistem madrasah yang saya ingat catch up dengan MOE punya syllabus, dan bukan senang. Untuk pelajar madrasah ada 2 sistem macam tu. Kita ada JMS, walaupun orang kritik, tapi mula usaha. Malaysia baru kalau kerajaan masa PH ke PM, saya tak ingat, mereka ada masalah dengan pusat tahfiz atau malahan tahfiz. Saya rasa total hatta kalau nak produce ulama tak boleh kritik je kerajaan.
Ulama pun kena contribute dengan kerajaan. This is a must, sebab kita dalam satu sistem hidup bersama, ya. InsyaAllah Allah bagi hidayah pada semua. Kita pun kalau reka, kita pun sama juga, nanti akan balik kepada asal. Syukur pada Allah nikmat yang ada. Alhamdulillah. Okey, tadi ni kat situ kita boleh faham nombor 92. Lagi tu, okey, bab melihat ke langit di dalam solat. Saya sebut pasal melihat ke langit ni, ingat seorang ustaz yang tengah viral sekarang ni. Ustaz tu dah suruh tengok langit. Kalau doa naik kenderaan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dia bilang lepas tu pandang ke langit, tengok ke atas. Saya tak tahu apa sunnah dia. Lepas masa doa naik kenderaan, tengok langit. Naik kenderaan tengok bumi. Naik tengok langit, accident lah. Tak tahu pasal. Okay. Dia baca kat situ, terima kasih. Bab 92, melihat ke langit dalam solat. An Qatadah anna Anas bin Malik. Kata tu, kita setamat lupa. Ustaz berkata, tengok langit senyum. Senyum siapa kata langit tu? Allah. Saya tak tahu kenapa tengok langit lepas tu senyum. Tuan-tuan, kita kalau tengok langit, nampak Tuhan tak? Tak nampak, senyum tu siapa? Cari siapa senyum. Cari senyum lah saya sekarang. Okay. Sama kat situ, sorry. Kacau orang dosa. An Qatadah anna Anas bin Malik haddathahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim fashtadda qawluhu fi dhalika hatta qala la yantahunna an dhalika aw la tukhtafanna absaruhum. Dari Qatadah bahawa Anas bin Malik menceritakan kepada mereka, dia berkata, Nabi SAW bersabda, mengapa orang-orang mengangkat pandangan mereka ke langit dalam solat mereka? Perkataannya menjadi keras dalam hadis itu sehingga baginda bersabda, hendaklah mereka menghentikan perbuatan itu atau akan dirampas, iaitu diambil pandangan mereka. Keterangan hadis, bab melihat ke langit dalam solat. Ibnu Battal mengatakan bahawa para ulama sepakat, iaitu ijma', bahawa melihat ke langit saat solat adalah makruh. Namun mereka berbeza pendapat apabila hal itu dilakukan di luar solat, iaitu ketika berdoa. Syuraih dan sebahagian ulama tidak menyukai, sementara kebanyakan ulama memperbolehkannya kerana langit adalah kiblat doa sebagaimana Kaabah adalah kiblat solat. Al-Qadhi Iyad berkata, mengangkat pandangan ke langit saat solat merupakan tindakan berpaling dari kiblat serta keluar dari solat. Fi solatihim, dalam solat mereka. Imam Muslim memberi tambahan dalam hadis Abu Hurairah, inda doa, iaitu ketika berdoa. Apabila lafaz yang bersifat mutlak, iaitu tanpa batasan, difahami menurut versi ini, maka perbuatan itu hanya disukai dalam berdoa ketika solat. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadis Ibnu Umar tanpa dikaitkan dengan sesuatu. Adapun lafaznya la tarfa'u absarakum ila as-sama'i, janganlah kalian mengangkat pandangan kalian ke langit, iaitu ketika solat. Riwayat dengan versi seperti ini dinukil pula oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Samurah dan At-Tabrani dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Sementara Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui Hisham bin Hasan dari Muhammad bin Sirin, kanu yaltafituna fi salatihim hatta nazalat qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Mereka biasa menoleh dalam salat hingga turun firman-Nya, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang yang dalam salat mereka berlaku khusyuk. Surah Al-Mu'minun ayat 221. Maka mereka pun menghadapkan hati mereka sepenuhnya kepada solat serta melihat ke hadapannya. Mereka menyukai agar pandangan salah seorang di antara mereka tidak melewati tempat sujudnya. Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang lengkap, mausul oleh Al-Hakim, saya menyebutkan Abu Hurairah dalam sanadnya.
Lalu dia menisbahkan hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya mengatakan di bahagian akhirnya, "Faqa'a ra'sahu." Beliau baginda menundukkan kepalanya. Aw la takhtafanna absaruhum, atau la tukhtafanna absaruhum, atau akan dirampas, yakni diambil pandangan mereka. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir bin Samurah disebutkan aula tarji'u ilaihim, atau tidak akan kembali kepada mereka, yakni pandangan mereka. Ada perbezaan pendapat mengenai maksud kalimat tersebut. Sebahagian mengatakan bahawa kalimat tersebut merupakan bentuk ancaman sehingga perbuatan tersebut hukumnya haram. Ibnu Hazm mengemukakan pendapat yang lebih keras. Dia mengatakan bahawa perbuatan itu membatalkan solat. Ada pula yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan adalah dikhawatirkan mata atau pandangan mereka tertimpa cahaya yang diturunkan oleh para malaikat kepada orang-orang yang sedang solat, seperti tercantum dalam hadis Usaid bin Hudair yang akan disebutkan dalam kitab Fadail Al-Quran, iaitu keutamaan Al-Quran, insya-Allah. Pendapat inilah yang sesuai dengan pendapat Ad-Dawudi. Riwayat serupa terdapat pula dalam kitab Jami' oleh Ahmad bin Salamah dari Abu Mijlas. Dalam kitab Al-Jami'. Dalam kitab Al-Jami' oleh Ahmad bin Salamah dari Abu Mijlas. Ini salah seorang tabi'in. Wallahualam, ini kalimat paling selamat. Saya teringat lecturer saya sebut, dia kata korang besok kalau mengajar lazimkan kalimat Wallahualam. Sebab kita kalau cakap, kita tahu tentang Allah, lebih tahu. Dan dia kata ada chance kita cakap salah. Jadi secure yourself, Wallahualam. But dia bilang ada orang akan misuse Wallahualam. Dengan dia cakap salah, lepas tu dia kata Wallahualam. Dia bilang kalau tak tahu, bilang tak tahu, terus Wallahualam. Jadi jangan pakai waktu dia bilang sembarang. Hafizahullah. Syekh saya ada yang meninggal, betul? Maknanya kalau Syekh dah meninggal, next kita lah. Tapi Syekh saya ada yang lanjut usia sampai 80-an, ada, dan masih segar. Sehingga Allah Ta'ala memuliakan seseorang, caranya berbagai, ya, umur dan ilmu dan sebagainya. Allah rahmat mereka semua. Baik, tuan-tuan, hukum mendongak ke langit ada dibahas kat ulama dalam sembahyang, dalam fiqh. Dan di sini tuan-tuan kalau lihat kata satu tadi, first kali ulama ijma'. Saya tengok kalimat ijma' ni 1-2 kali panas kita. Dan kat bawah tu kita baca peringkat pertama tadi kan kat settle. Ulama ijma', lepas tu katanya ada pendapat sebahagian, tu tak? Sebahagian yang lain menyatakan boleh. Betul? So, al-ijma' datang dari word jama'ah. Al-ijma' datang dari word jama'ah. Sebab apa makna jama'ah? Atau kita word al-jama'ah. Okey, kumpul. So, dia datang daripada kalimat yang kita tahu mengumpul ataupun terkumpul, ya? Atau sesuatu yang mencakupi semua. Sebab tu Jumu'ah sama word dengan ini, al-ijma', sama dengan dasar word musakata, jim, mim, ain. Sebab hari Jumaat dia kumpulkan semua orang untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdikan diri pada Allah secara kumpulan. Kemudian kita ada juga al-jami'. Okay? Al-jami' ni dia panggil kalimat untuk masjid. Dekat Kuala Lumpur banyak pakai Masjid Jami' India. Kalau Singapura Jami' Julia. So kalau dan nama masjid lah, tak payah masjid Jami' lagi. Kalau nama masjid tak payah Jami'. So Masjid Jami' Julia, Masjid Julia. Banyak masjid dalam satu masjid. Okay? Saya tulis al-jami'. Al-jami'. So, tuan-tuan, bila sebut al-ijma', di sini kesepakatan ulama. Tapi kenapa ada kesepakatan? Pasal ada pandangan berbeza.
Bermaksud kesepakatan ini adalah majoriti dia panggil jumhur, dia tak panggil ijma'. Dia kalau majoriti melebihi separuh lah, majoriti. Kalau ijma' hampir semua. Berarti kalau ada yang menyanggah atau mempunyai pandangan berbeza, golongan yang sedikit. Okay. Dalam masa yang sama, taklah diabaikan siapa yang berpandangan sedikit. Tapi tidaklah al-ijma' boleh dilawan sesuka hati. Maksudnya tak boleh kita langgar tanpa dalil atau pembahasan agama melalui Quran atau Sunnah sewenang-wenangnya. Ya. So kalau Maliki, Hanafi, Syafi'i versus Hambali, bukan versus satu pendapat, satu lagi pendapat Hambali lain. So kat situ bagi apa? Tak tadi itu bagi jumhur. So satu lawan tiga, bukan lawan lah. Satu dengan tiga, okey. So itu jumhur di Syafi'i, jumhur sama nama Syafi'i mak panggil ni, tinggi sangat di Syafi'i. Jumhur di Syafi'i, kalau ijma' ni empat tu ada. Tapi dalam empat tu ada pandangan di bawah mazhab, kecil-kecil tu pandangan yang berbeza. Okay. So kalau kita sebut Singapura mazhab dia ada Hanafi, ada Syafi'i. So kalau kita Hanafi, Syafi'i, kita boleh pakai ijma' tak? Boleh. Ijma' ni di sama-sama boleh masuk. Maknanya satu-satu hukum, seperti mendongak ke langit waktu sembahyang, hampir semua ulama secara cepat akan menjawab, jangan dongak ke langit. Itu maksudnya. Kalaupun boleh, sebabnya apa? Pasal masalah pandang Kaabah, dengan ulama pun khilaf. Tapi majoriti di jumhur cakap kalau pandang ke Kaabah adalah lebih baik pandang ke bawah. Tapi ada pandangan lebih, maksudnya lebih banyak dari ijma'. Maksudnya dia jumhur majoriti, yang berlainan pandangan juga agak ramai, tapi tak benar lah. Sebab ulama tu tak gunakan perkataan al-ijma' tidak sewenang-wenangnya. So ulama bila sebut, saya tengok pensyarah saya kalau sebut kat kuliah, kalau kita ajma'al ulama, dijadikan itu hujjah. Sebab sumber agama kita, Quran, hadis, ijma'. Dia tak akan mengijma'kan sesuka hati. Macam dalam surat tu, mengijma'kan sesuka hati. Dan ijma' di satu gambaran, satu situasi dengan situasi lain tak boleh sama lah. Situasi wabak taun, tak boleh pakai ijma' yang bukan waktu wabak. So kalau waktu penyakit atau waktu susah, recession, atau sampai duit tak ada nilai, macam Iraq waktu perang Saddam. So ada situasi yang kena berubah. Dan terms yang ada di ijma', jumhur, darurah, dia ada kayu ukur dalam agama. Bukan ulama tukil tu sebut-sebut dengan kita tu atas dasar nak sebut dia. Setiap terma yang disebutkan ada pengaruh dalam memahami sesuatu hukum. So bila kita baca kat sini al-ijma', yang sebut al-ijma' ni siapa? Al-Imam Ibnu Hajar. Walaupun Imam Ibnu Hajar kalau sebut ijma', ini tak main-main, no play-play kata Portugal. So bermakna bila Ibnu Hajar sebut al-ijma' dengan ilmu al-imam, beliau telah memasukkan dalam ijma' tu ulama sebelum beliau, sebelum tahun 700 lebih. So bererti perkataan al-ijma' itu sangat kukuh. Beza dengan orang sekarang kalau sebut al-ijma',
Sekarang ni tak ada otoriti ulama yang akan cakap ada Jumaat. Habislah zaman tu. Zaman tu telah selesai sebab kita duduk zaman belakang. Zaman belakang kalau ada isu baru macam kes pandemik, so saya rasa saya boleh kata ni ijma' ulama, ijma' untuk sembahyang renggang-renggang semua negara. Dan yang tak setuju, yang tak ada otoriti, macam dekat Yaman, dia kata masih sembahyang macam biasa, masih lagi majlis macam biasa pakcik. Dia masih makan nasi biryani, si mati macam-macam. Terus satu dulang. So ini pandangan kecil, terpencil, yang kesesuaiannya tak sama lah. So kita kata, so sekarang kalau saya kata contoh, ijma' ulama sembahyang dan belajar distancing. Orang kalau jawab dengan satu jawapan, oh dah tak ada silaturahmi, dah tak ada apa, ukhuwah, itu semua tak pakai. Sebab ijma' tu dah override semua. Langkah saya, ijma' tu dah override semua. So bermakna kita kena faham bahawa hujah apa pun masuk tak laku. Termasuk Jumaat tu dah suruh potong surat tu, tak laku. Sebab dah ijma' dan dalam konsensus. Saya kata contoh, kita tak boleh shake benda yang dia kalau amalan cultural atau amalan budaya termasuk agama, bolehlah kita nak suarakan. Tapi kalau disuarakan daripada institusi al-ijma', payah. Saya buat contoh tuan. Hatta dalam negara kita pun, hatta Malaysia pun, mana-mana negara Melayu lah atau Melayu, takkan ada 5 orang, 6 orang berkeputusan suka-suka. Adalah diambil kira kalau isu-isu baru dalam musim pandemik kita ni, perkara-perkara yang membabitkan ibadat masyarakat awam dan juga semua orang kepada Allah mesti diteliti sepenuhnya. Jadi saya sarankan tuan-tuan dan puan untuk kita tidak bersikap mengungkal kepada al-ijma', sebab tak ada ground boleh selamatkan kita. Sebab pandangan satu orang dengan pandangan ijma' mesti kalah. Dengan jumhur, saya bukan promote majority. Yang saya cakap ni lebih dari majority, ijma', al-ijma'. Sebab ada masjid-masjid Singapura pun yang memang melawan. Oh, suazan 12.50, dia tarik 1-5 minit. Tuan-tuan minta maaf, Ustaz Mustaza dia cakap pasal dengan saya, bukan dengan saya, dengan kawan-kawan dengan saya. Dia kata sengaja masjidnya bilang, Ustaz kita azan lambat sikit. Satu masjid, kalau pentadbir masjid ni saya sebut ni, mudah-mudahan pentadbir masjid boleh fikirkan lah, ya. Pentadbir masjid, kalau dia berbeza dengan headquarters dia, saya rasa tak ada manfaat. Kalau tak nak, keluar daripada headquarters tu, baru dia boleh bersikap sendirian. Dia panggil low profile. Kalau kita di bawah satu sistem, jadi yang ajar saya ni maksudnya begini amalannya, bukan kerana undang-undang, kerana agama. Saya ingat dulu pengurusi lama saya, Haji Abdul Matin, bila sebut Ustaz, satu konsensus yang kita dah ambil, itu ijma'. Sebab solat tarawih saya usul sembahyang 8 waktu tu. Jadi LPM dan staff kita berbincang dan akhirnya voting. Voting tu menang satu je. Saya punya usulan tu menang seorang. Saya ingat Haji Abdul Matin masa tu sebut pada semua LPM, tak boleh kita sebut saya tak setuju, dia orang yang nak. Kalau jemaah datang, hantam kita. Saya rasa itu Islam. Prinsip beliau, walaupun dia bukan ustaz, tapi dia berpegang pada prinsip kesatuan yang kita ambil. Dia bilang, kalau sebut ini pandangan ataupun ini dia panggil apa, keputusan yang telah diambil bersama. Jadi kalau orang datang, dia agak tak senang hati, fahamkan dia. Begitulah tuan, isu Jumaat ni, fahamkan diri kita. Sebab
kita faham di sana ada kesepakatan konsensus dalam sesebuah negara. Okey, Malaysia memang tak azan awal sebab tak perlu. Malaysia negara Islam. Kalau kena, tapi ada chance kena buang kerja tak? Kalau Malaysia sebenarnya berapa kali sekali kan? Sekali. Dia masjid berapa banyak? Yang Allah Ta'ala bagi dia masjid banyak selama ni, dia orang tak sembahyang. Masjid besi dia tu, dia besi kan? Dekat Putrajaya kan? Putrajaya kan masjid berapa langkah je, dua masjid besar. Saya ingat masjid besi tu besar dari Siglap ni 4 kali. 4 kali kan? Dan dia pakai besi semua. Kan panas. Tak pakai ini lah. Saya rasa betul, dia terang lah, masjid dia bagus. Dia ada kelas. At the same time, dia ada masjid Putrajaya tu sendiri. Kalau Putrajaya tu boleh tampung orang Putrajaya lebih sebenarnya. So, kalau nak sembahyang Jumaat 2-3 kali, tak pertikalah. Okay? Tuan-tuan perempuan, kita orang awam, kenapa saya share ni? Supaya tak goyang. Kita tak payah, kalau ada benda viral, tuan-tuan tak payah pening-pening. Dia tak iya juga kan? Kita tak pindah balik pula. Kalau antara institusi fatwa yang kita sebut kat sini, Asatizah jadi imam. Kalau tuan-tuan tengok, semua ustaz-ustaz tak jadi imam, boleh lah. Tuan-tuan boleh risau-risau. Sembahyang Jumaat tu berlaku macam biasa. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Macam biasa. Tak ada orang agak pelik tak nak jadi imam. Yang tak nak, dia pun tak bersuara apa. Tak ada movement apa-apa yang melawan. So tuan-tuan, secara umum, kalau kita sebagai awam, tuan-tuan tak payah tersentap dengan pandangan satu orang. So, satu orang ni dia tak wakil melawan al-ijma' dan sudah berjalan selama 3 bulan. Kalau benda tu hukum kita mungkin kita tentang kita lawan ni tak sedap lah. Kita suarakan khilaf hari ketiga, bukan hari 3 bulan. Itu dah 100 hari. Mayat kalau 100 hari, dah kapal tu dah habis dah. Maksudnya sudah dimamah tanah. So dalam perkara ini tuan-tuan perempuan, bila tuan-tuan baca al-ijma' atau konsensus jumhur, tuan-tuan boleh gunakan pandangan tu tanpa perlu fikir panjang sangat. Okey untuk orang awam embak dengan masalah atau usulan permasalahan ijma' atau al-jumhur. Kalau ulama sepakat tu, of course tak boleh dapat kesepakatan semua orang, tapi hampir semua istilahnya. Okay? Yes, saya. Yes, Pak. Masih lama ke? Okey lah, bisa. Ada dari mana, Pakcik? Kajis. Ya. Maksudnya that Ustaz. Okey. Ya, setuju. Terima kasih. Ya. Bisa? Soal hadis? Ya, okey. So, tuan-tuan apa di rumah kena tuan-tuan wajib share. Soalan satu share. Soalannya adalah, ada tak negara lain yang mengamalkan atau membuat keputusan seperti mana kita buat? Maksudnya Jumaat kita berulang kali dan dia keluar dari waktu zawal. Zawal kan tuan-tuan, kalau kita tengok matahari tegak straight kan? Dia matahari tegak kan? Zawal tu dia kan gerak sikit. Ini zawal. Ini zawal. Ini juga zawal. Ini pun zawal. Ini pun zawal. Kalau saya ada line straight, saya gerak sikit je. Sikit je saya gerak ni. Zawal tak? Zawal lah. Balik saya ambil sikit je ni. Gerak. Zawal tu digerak sedikit. Bila bayang tak ada, dia gerak. Dia gerak sikit. Dia kata 9. Sikit je gerak tu. Gerak sikit je ada atau tambah bawah. Bayang tu tambah. Nampak tak nampak saja.
So stand negara lain ni makcik, setahu saya tak ada, tapi ada Spain, saya Spanyol, mereka memang Jumaatnya lebih lewat setiap hari. Maknanya dia ambil stand waktu tidur. Apa nama dia? Waktu tidur dia? Siesta. Siesta. So maknanya kalau dia nak hampir asar pun dia stay waktu tu. So maknanya dia terbalik dengan kita lah. Dan tuan-tuan puan, kalau Arab Saudi makcik, memang azan kan Jumaat sebelum waktu Zuhur, about half an hour. The prayer itself, once azan, it's waktu. Kita kan sebut apa, azan pertama tu telah dikumandangkan untuk siap-siap. Sebab Jumaat di Arab Saudi adalah Jumaat yang macam mana Nabi azankan zaman Rasulullah. So azan ni sebelum Jumaat about 30 to 40 minutes. Dan khatib naik Jumaat tu dia tak ada azan ni. So khatib boleh naik 30 minit, dia boleh nak naik 40 minit, khatib datang naik. So dia terus Jumaat. So consider makcik, kalau saya nak sembahyang Qabliyah atau saya nak sembahyang sebab apa? Jumaat ada Qabliyah, tapi Hambali tak sembahyang Qabliyah lah. So dia boleh sembahyang aja bila azan. So tuan-tuan perempuan, memang isu ni tak highlighted atau tak digunakan oleh negara-negara lain. Namun isu ni wujud. Dan saya tengok waktu masa saya sebut semalam lah, waktu disebutkan dalam video kan, Hambali menggunakan pendapat ini dalam mazhab Hambali, tapi Hambali itu tak sesuai dengan Singapura. Singapura mana ada Hambali. Dalam video itu menyatakan. Saya nak jawab balik, bila pula kita ada Maliki? Maliki ramai sangat kan? Ada pun Cik Maliki Osman. Satu je seorang Maliki tu. Satu lagi Maliki Maliki yang dulu gemuk-gemuk tu, banyak keluar online tu. Tu Maliki tak. Dan satu Maliki yang Midin. Itu baca kat Fatihah. Maliki lain tak ada. Jadi apa sangat yang sesuai kalau hujah dikatakan tak ada Hambali di Singapura, tak ada juga Maliki di Singapura. So saya juga merasakan kita kalau Syafi'i keluar negara lain, kita akan adapt dengan situation. But kalau ada orang nak ambil pandangan lain, kita boleh ikut tak? Boleh lah, kestabilan satu keadaan. So makcik, bagi saya pandangan itu valid. Cuma bila nak pakai, ulama akan hati-hati sebab ulama nak meneliti situasi awam. So tak semua benda orang awam boleh faham. Saya faham kalau orang awam tak faham, tapi saya tak faham bila seorang ustaz tak faham. Apa masalah? Dan saya, contoh tuan-tuan, saya bukan civil servant. Kalau saya pegawai kerjaan, saya faham prosedur kerjaan. Takkan saya tentang prosedur yang disebut. Saya pun lah kalau saya nak sesuatu. Tapi kelakar bila kita langgar satu benda yang dalam sistemnya kita ada, boleh sampai banyak platform, boleh suarakan banyak platform tanpa ada maksud yang menyusahkan orang. So Syahri book tak slot 1, cuma slot number 1. You book tak? Of course, okay. Atau Wahabi time tak sama. So tuan-tuan, saya betul. Tak masuk Zuhur tu Jumaat tak boleh sebab tetap makcik punya soalan is very good. Kenapa? Orang kata kalau khutbah mula dulu, sembahyangnya dalam waktu, kita rasa okey lah, kita bilang. Saya nak betulkan, khutbah Jumaat tak boleh mula kalau belum waktu. Berarti mana-mana orang dalam publik yang merasakan tak apalah khutbah start dulu, Jumaat dia kita sembahyang yang penting dah Zuhur, itu dia panggil hukum nang tibonang tibo-tibe. Awak tak nak faham, pergi balik balik kue. Apa masalah? Masalahnya sebab Jumaat punya khutbah tak boleh start kalau tak ada waktu. So saya ingat fatwa konsisten memulakan Jumaat dikira waktu dah masuk.
walaupun dia 12.50. So fatwa bukan buat kelakar, khutbah dulu, nanti kemudian Zuhur kau sembahyang dia dah masuk secara natural. Ini bukan tengok bulan punya cerita. So kita kena faham siapa-siapa lah dulu yang berpegang. Kalau khutbahnya tak sembahyang tengok jam. Tak ada khatib tengok jam sengaja. Khutbah tu dia melihirkan, saya baru pukul 12.55 saya merasakan. Khutbah pendek, khutbah tu pendek sebab musim pandemik tak patut berlama-lama. Saya ingat dulu lagi masa awal khutbahnya 4 muka surat tak sampai 3 muka surat. Baca-baca habis baca tadi. Saya kalau baca online 5 minit dah habis. Kalau jemaah tu dari rumah, saya khutbah pakai Zoom. Jemaah tu masukkan 50 orang tu dalam Zoom saya muat. Sebab dan khutbah tu bila tu yang panggil. So bagi saya, isu dia adalah mesti dah masuk waktu. Dan mustahil untuk bukan musim pandemik, waktu banyak, kita biarkan khutbah cepat. Tak ada sebab. Daripada waktu Zuhur. Sebab publik faham Jumaat ganti Zuhur. So biarkanlah. Bila musim perlu, fatwa fahamkan kita yang Jumaat itu boleh lebih awal. So as a member of public, saya rasa dengan keterbatasan kita nak reach pada satu-satu perbincangan, maka berserahlah kepada fatwa. Keselamat, nanti masuk syurga dah, insyaAllah. Dan tak boleh kata fatwa tanggung. Kalau apa-apa salah. Saya rasa public pun kena ada awareness. Dia tak boleh kata tak apa fatwa tanggung. Kalau mufti dah bagi fatwa, ikut je lah. Apa-apa ditanggung mesti kita. Salah tu. Itu nama dia agresif. Kalau mufti dan fatwa dah membuat keputusan, maka kita akur kesepakatan itu menjamin syurga. Dia bukan yang melawan yang buat Dorfi. Siapa melawan, dia bawa bukti. Sebab kesepakatan tu, tuan-tuan, dalam ilmu hadis, saya fakulti hadis. Kalau ijma' ni, nama hadis dia tawatur atau mutawatir. Mutawatir ni adalah konsensus ijma' ataupun ramai perawi hadis yang meriwayatkan hadis yang sama. Kan banyak hadis yang sama. Hadis iman ihsan dengan Islam. Hadis yang disepakati ataupun hampir semua sahabat ramai yang berada dengan Nabi SAW dan menukil hadis tersebut. So kita tak boleh, saya datang tiba-tiba saya potong mutawatir. Saya bilang hadis ni walaupun mutawatir tapi dia bercanggahan dengan itu dan ini. Tak masuk akal. Chicken rice Singapore punya ke Malaysia punya? Apa Singapore? Cepat saya kena jawab. Dia suami Turki tak ada mengena. Apa Singapore? Memang kita punya. Kalau ikut sejarah, okay, chicken rice Cina punya. Dia boleh masuk Singapore lah daripada Malaysia. Saya tengok satu blog tu, si siapa nama? Hirsi dengan siapa nama aktor Singapore tu? Dia handsome guy tu, so lupa. Dia orang buat masak-masak. Dia orang address isu ni. Dia kata satu chef from Malaysia, satu chef from Singapore. Dia bilang chicken rice, dia masak semua yang lauk controversial. Si chef Malaysia bilang, this one belongs to us. Chicken rice is our blood. Yang dia cakap, chicken rice. Tu cakap sedikit, chicken rice dengan Cina sangat sinonim. Berbeza. Sebab Malaysia pun claim ada laksa. Laksa daripada mana saja asalnya? Iran, laksa. Iran, laksa daripada Malaysia kan Singapore. Kalau Singapore juga, kenapa? Saya rasa laksa bapa dan nyonya kan? Kan? Ya. Really? Iranian friend kakak cakap dia ada laksa. Okay, sini. Oh, Kak Aini boleh tak cakap pasal main lah. Maknanya Kak Aini kata ada kawan dia orang Iran yang menyatakan mereka ada laksa sebiji laksa kita.
serupa sebiji. Mana tak tahu kan cek kat saya dah. So tuan-tuan, saya bawa perumpamaan tadi itu bincang-bincang saja. Cuma nak kata di sini tuan-tuan tak payah makcik kalau makcik concern saya yakin mungkin kita nak aman kita orang. Okay? But kalau kita tak aman pun dengan kita ada negara lain yang buat, tidak bermakna kita tak boleh buat. Singapura sangat terkenal kalau institusi agama dia dengan pandangan fiqhul aqalliyat, fiqh minority. Macam saya sebut masjid, dalam Islam tak boleh bina masjid kecuali tanah wakaf. Tengok banyak negara jiran kita yang mewakafkan tanah masjid ni, kadang-kadang tempat tu tak kena. Tanah kubur pun tak boleh kalau tak wakaf. Dia mesti tanah wakaf. Lim Cukang, saya Cukang tu, kita mati pun pindah rumah. Jadi kan kita hidup je pindah. Mati pun pindah video, dapat rumah studio, share 8 orang, share 10 orang. Tuan-tuan, tak ada negara lain yang buat sistem tu. Saya ingat Syekh Isa bin Smith waktu buat fatwa tu, orang bising, orang cakap macam-macam. Tapi saya dengar daripada Syekh Isa tadi bahawa bukan senang nak buat keputusan seperti itu. Meraihkan government punya permintaan dan tanya, dia tak pressure. Dia tanya, boleh tak tanah ni, orang Islam pun ramai, adakah kita tak nak orang Islam grow? Kita nak, lepas tu kita nak habis kubur. Tu yang jadi video stagger tu. Dan di Mesir tuan-tuan, dah lama dah pakai kubur laci macam mortuary. Dah lama dia orang ikut Fir'aun dengan bapa-bapa dia. Tak nampak tu dia orang raikan mami dan masuk muzium baru. Mami pun pindah rumah. Apalah kita mami papi semua ni, apa bersalah tuan-tuan? So saya nak kata, dia mami tu suka. Dia raja tau. Kalau dia hidup, dia tegak diri, pindah-pindah kaku suka-suka dia. Dia buat piramid besar-besar, kau keluar kaku masuk ekor, balik lagi pindah sana, naik lori. So tuan-tuan, saya nak kata kat sini, Singapura memang terkenal kubur kita punya hukum sendiri. Tak ada negara lain yang ikut. Kita ada sistem masjid yang wakaf tanah sendiri. Kita ada sistem wakaf tu lagi banyak ya deh. Dan wakaf kita maksudnya ada akta yang menjadikan Majlis Agama Islam boleh ataupun ambil sebagai pengamanah. So imagine ada isu wakaf yang kalau family dia lepaskan tanah wakaf tu, sewakan kepada pelacuran. Ada? Kalau begitu macam mana? Siapa nak jawab? Betul, kita kata Muiz nak ambil semua wakaf dia nak ambil. Dia dilatih sebagai pengamanah. Kalau tak ada pengamanah pun susah. Dan saya yakin pengamanah tak paksa owner bagi. Sebab owner dia bagi kepada family. Tapi family kalau salah guna, boleh tak akta masuk? Boleh lah. Paling tidak boleh advice. Sebab tuan-tuan, kalau kita kata Majlis Agama tamak, family pun tak kurang tamaknya. Terbukti pasal harta, anak cincang bapak. Terbukti pasal harta, sedangkan mara gaduh. Institusi ijma' ni atau institusi jaga ni sangat penting. Tuan-tuan perempuan, makcik sebut tadi juga, sharing makcik, kalau perkara itu memang crucial, perlu disebut lebih awal. Tuan-tuan, this is my advice untuk diri saya dan semua. Saya lupa nak cakap kalau saya kirim. Kita nak forward benda-benda ni, kita pun tanggungjawab, including termasuk sebelum ni kita ambil kalau Ustaz di Malaysia sebut, jangan forward berita-berita yang langgar hadis dan sebagainya. This one, dia tak datang nampak bercanggah, bukan dhaif, bukan pandangan yang terbalik, tapi dia satu pengamalan yang benar nak tegakkan satu perkara. Tapi kita forward tu, kita contribute
kepada permasalahan masyarakat tak bersatu, sebab sudah berjalan dan normal. Bila kita forward, kita post dekat Facebook, kita menyebabkan sekali lagi institusi al-ijma' ni goyang. Bukan goyang apa, kat bawah ni tuan-tuan buat satu negara jatuh. Tengok Syria jatuh. Sampai hari ni dah 12 tahun. Terlalu lama. Nak kembali balik, berapa banyak generasi yang akan tak educated, yang ada trauma, yang ada macam-macam masalah, sampai hari ni tak boleh selesai. Tuan-tuan tak nak majlis fatwa, tak nak nanti time vote presiden yang akan lucutkan semua majlis fatwa. Senang. Kalau tak ada majlis fatwa, ada pandemik baru, nak suruh siapa fatwa? Yang ada sekarang semua nak meninggal punya, kita semua tengah beratur punya. Bila-bila boleh mati. Kalau tak ada fatwa, kita akan pecah belah. Maksud saya pecah belah ni lain-lain. Lain-lain tak salah. Lain-lain dalam satu negara kecil susah. Amerika dan lain tak apa. Amerika tak ada body Islam enggak. Dia tak ada satu badan Islam yang tak ada kan pakcik. Dia lain tempat, lain ikut state by state. Tuan-tuan, itu pun state by state masih aman. Di Amerika sebab besar, jauh-jauh je tempat dia. Saya beli tentang itu jauh satu negara. Tapi kalau kita kecil ni, satu ikut ni, hari raya saudara kita sama. Tapi raya tak sama. Awak raya bila? Bulan depan. Datanglah bulan depan. Kita belum start raya lagi. Awak puasa bila? Kita dah start dah 5 hari. Bila masa pula? Tuan-tuan, ada fatwa kita ajak gaduh. Ada fatwa orang datang masuk interview gitu, shake. Kalau tak ada apa jadi? Tuan-tuan dan puan, tak mampu kita jadi umat Islam berjaya kalau kita langgar hukum Tuhan. Siapa forward, dia responsible dan dia jawab sama Allah. Jadi saya rasa saya dah semualah. Dan tak mesti pun setiap kali ada orang yang menyuarakan dia salah. Banyak kali pun betul, tapi cara pun kena betul. So ijma' ni sebut doa ke langit makruh. Kalau tak nak kata makruh, doa ke langit boleh. Bila hujan turun tengah sembahyang, nak confirm doa. Saya pesan jangan nganga. Nanti masuk air kan minum, batal sembahyang. So kalau memang rasa perlu doa, ada benda jatuh, kita sembahyang kan Syarif? Kita punya lampu jatuh. Kat belakang kakak kita macam mesti tengok. Kalau tidak, mati. Terbukti di Masjid Ghufran, merah ni jatuh. Kan dia dulu waktu masjid lama, kan merah ni rempah. Dia kata balak lah, kalau dia mana je. Apa jatuh sikit balak. Tapi rumah dia lampu pecah, balak pula. Gelas pecah kat rumah dia, bukan balak. Budak tu tendang Ustaz, sebab tuan rumah dia tu Allah bersih rumah. So saya dah kata, tak mestilah tuan-tuan. So dalam keadaan mengancam keamanan dan nyawa, boleh doa tanpa keperluan. Ini kesimpulan saya dapat. Tanpa keperluan untuk mendoa dengan maksud berdoa. Sangat sikit ulama yang kata boleh. Namun diterjemahkan dalam hadis lain, boleh doa bukan dalam sembahyang. Malah saya baca dalam fatwa Syekh bin Baz ke Syekh Utsaimin tadi, boleh kalau nak doa lepas salam. Mari kita doa dalam tahiyat. Kalau kemudian kita nak doa, balik masih doa tu berdoa. Ya Allah kabulkan. Baru sesuai. Maknanya tidak ada ulama yang atau ijma' mengatakan bahawa sewaktu doa dalam sembahyang sila doa. Tak ada. Sebab mana? Kalaupun nak doa salam